Baik, kembali dalam cerita dari World Trade Center Kuala Lumpur. Tadi rakan wartawan Fauzi Suhaimi cerita bagaimana liputan yang dilakukan pada pagi tadi pelajar-pelajar calon SPM 2020 yang memulakan sesi persekolahan bermula hari ini. Jadi, bila kita berdepan dengan situasi pandemik COVID-19 ini, pastinya cabarannya besar, bukan sahaja kepada pelajar, ibu bapa, tetapi guru-guru juga yang berada di rumah terpaksa melaksanakan sistem pelajaran itu menerusi dalam talian. Jadi, saya nak bersama dengan seorang guru bahasa Melayu dan juga guru reka bentuk teknologi, Cikgu Raisah Wahab ketika ini menerusi Google Meet. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan Astro Awani. Ini cerita pengalaman seorang cikgu. Saya difahamkan cikgu mengajar anak-anak di peringkat sekolah rendah. Besar juga cabaran cikgu. Bagaimana sejak mungkin beberapa bulan laksananya PKP ini pada bulan 3 tahun lalu dan juga sehingga sekarang PKP 2.0 diperkenalkan. Bagaimana cikgu berdepan dengan situasi mengajar dalam talian ini? Cerita dan juga pengalaman cikgu. Tentang PPPR secara online, pembelajaran di rumah merupakan satu keadaan terbaik bagi saya semasa penyeluruhan COVID-19 ini yang belum reda sekarang ini. Cabaran memang ada. Tapi kami sebagai guru dah ada pengalaman daripada bulan 3 hari itu. Pada saya percaya semua guru sudah bersedia untuk menghadapi PPPR secara online. Semua guru juga ada pendekatan, ada kaedah tersendiri. Pendekatan boleh diberi dalam pelbagai cara untuk nak ajar secara online. Kalau pada saya di pihak sekolah, kami banyak menggunakan platform Google Classroom dan kami juga mengajar murid melalui Google Meet. Ada yang memberi kerja secara Google Form, Quizzes, Woodwall dan pelbagai bentuk pelbagai bentuk. Kalau dari segi murid saya rasa mereka juga bersemangat seperti guru sebab ini merupakan satu keadaan yang terbaru untuk PPPR secara online . Lagipun murid-murid ni lebih advance, lebih tinggi pengetahuan mereka daripada guru. Kemudian zaman dah berubah. Sekarang zaman IT, dulu zaman guna kapur, guna papan putih saja. Sekarang guna IT. Jadi saya rasa PPPR secara online ni merupakan satu platform untuk murid lebih advance dalam bahagian IT. Itu pendapat saya dari segi guru dan murid. Dan juga cikgu, kalau guru ini mungkin dia dah ada cara dan juga persediaannya nak mengajar dalam talian, tetapi untuk mengekalkan konsentrasi pelajar-pelajar sekolah rendah terutamanya untuk belajar ini macam mana? Ada pendekatan ataupun kaedah yang cikgu laksanakan untuk ada anak ataupun adik-adik sekolah rendah ni terus melekat depan laptop tengok cikgu mengajar ni? Ada. Kami banyak juga menonton video. Sebab pengalaman yang lepas, kami hanya bekerja. Tetapi untuk yang terkini ni, kami banyak adalah guru-guru yang merakamkan pengajaran secara video dan share kepada murid. Itu bermula pada hujung tahun lepas dan insyaAllah bermulalah hari ini juga kami akan gunakan video. Kemudian kami ada juga YouTuber dari sekolah yang banyak share ilmu-ilmu tentang pelajaran-pelajaran subjek-subjek yang terkini untuk murid-murid. Lagipun channel YouTuber ni kita boleh lihat dalam FB. Orang kata umpama sekarangnya cendawan tumbuh selepas hujan. Banyak info tentang subjek di situ. Jadi saya rasa murid-murid lebih berminat untuk belajar secara online. Kemudian rakaman video yang guru-guru buat setelah ibu bapa kadang-kadang ada kekangan tak boleh yang online bersama murid. Video ni boleh dilihat sama ada pagi, petang atau malam. Boleh diulang-ulang tengok. Itulah pendekatan yang
kami buat supaya murid-murid tidak ketinggalan lah semasa PDPR online ini. Cikgu Raisa, ini satu situasi mungkin yang berlaku. Bukan sahaja Cikgu Raisa berdepan dengan pelajar-pelajar dan juga anak-anak murid ini, tetapi cikgu terpaksa berdepan dengan ibu bapa yang mungkin lagi banyak persoalan yang ditimbulkan berbanding dengan anak murid dan juga pelajar ini. Bagaimana cikgu berdepan dan juga memberi pemahaman kepada ibu bapa ini yang patut dilakukan, ini yang patut diikut dan sebagainya. Bagaimana cikgu? Untuk ibu bapa merupakan cabaran utama untuk online ini, secara alam maya ini. Jadi pendapat saya lah, ibu bapa mestilah berkorban masa, korban tenaga dan kena korban juga gadget dia orang untuk berkongsi dengan anak-anak untuk belajar secara online. Sebab saya percaya ibu bapa mesti membantu untuk menjayakan PDPR ini. Sebab kalau anak-anak yang tahap 1, mereka tidak pandai lagi untuk mengendalikan gadget ini. Jadi bimbingan dari ibu bapa sangat penting. Dan saya percaya untuk murid-murid tahap 2, tahap 4, 5, 6 tidak ada masalah. Mereka kalau ada masalah boleh Google Meet ke atau WhatsApp dengan guru. Tambahan pula pengajaran IT ini banyak diajar dalam subjek TMK di sekolah. Jadi saya rasa penekanan untuk ibu bapa itu mesti memberi komitmen 100% lah. Ya, cikgu, ini mungkin isu dan juga perkara yang timbul. Contohnya kalau ada keluarga yang mempunyai 5 ataupun 6 orang anak yang sekolahnya serentak dan ia perlu mendapat consider daripada cikgu-cikgu juga, mungkin ada alatan dan juga gadget yang tidak mencukupi untuk keluarga berkenaan. Apa yang pihak guru dan juga pihak sekolah boleh lakukan kepada mereka-mereka yang berada dalam situasi seperti ini, cikgu? Itu juga cabaran utama dan pengalaman kami di sekolah, jika murid-murid ada kekangan gadget, saya percaya gadget, masa, line internet yang agak kurang lancar, pendekatan modul. Modul diberi kepada murid. Jadi modul ini murid akan ambil di ibu bapa akan ambil di sekolah. Kemudian guru-guru akan pantau sama ada melalui WhatsApp ataupun call ataupun guru akan meminta ibu bapa menghantar kerja melalui pelbagai cara. Kita akan bagi modul yang langsung tidak akan menggunakan line internet. Dan juga cikgu, bila kita mengajar dalam talian ini, maksudnya persediaannya lebih banyak berbanding pengajaran secara bersemuka ataupun pergi ke sekolah. Kadang-kadang modul itu terpaksa disediakan awal, video-video juga terpaksa disediakan awal. Dan juga bila sesi persekolahan ini dibuka, adakah jadual untuk pelajar-pelajar dan juga memurid itu sama jadualnya seperti mereka bersekolah secara bersemuka? Kasih soalan terbaik saya rasa daripada Encik Ihsan. Memang kami ada jadual untuk subjek-subjek yang perlu murid-murid ikuti dalam masa PDPR ni. Lebih kurang jadual macam sekolah juga ya. Tapi lebih menitik beratkan kepada subjek-subjek keras. Dan ada juga subjek elektif. Contohnya subjek, katalah hari ini hari Isnin ke, mungkin 2 atau 3 pelajaran. Kemudian ada waktu supaya dibuat waktu supaya tidak ada pertindihan masa untuk murid dan guru menggunakan PDPR ni lah supaya senang murid dan guru online kelas. Dan juga talian WhatsApp dan juga talian telefon seorang cikgu juga tidak pernah berhenti ataupun dimatikan. Ada sahaja persoalan dan juga soalan-soalan daripada ibu bapa untuk bertanyakan sebarang soalan berkaitan dengan pengajaran dan juga pembelajaran ini. Bagaimana cikgu menangani ataupun menyelesaikan isu-isu yang melibatkan pelajar ini? Itu pengalaman saya sendiri. Hari ini pun banyak bila mengajar banyak kelas, banyaklah grup WhatsApp daripada kelas-kelas dan ramai ibu bapa yang akan bertanya. Terutamanya untuk nak Google, nak online classroom ni lah. Jadi seboleh-bolehnya guru-guru sedaya upaya untuk menjawab dan
Selalunya kalau jika bapa yang ada masalah untuk online pagi, kami bagi pulang untuk online malam. Kalau susah nak buka, tak boleh on internet, tak boleh on Google Classroom, kami ada pakar IT di sekolah untuk rujuk. Alhamdulillah lah pakar IT sekolah kami banyak membantu. Dan di setiap kelas, dia akan share dalam kelas lah. Jika ada masalah, kalau guru-guru tidak boleh menghadapi masalah ni, kami akan rujuk kepada pakar IT sekolah kami. Cikgu, bila dalam talian ini, bagaimana cikgu mengenal pasti secara individu lah prestasi murid dan juga pelajar itu setiap kali habis kelas ataupun setiap kali sesi pembelajaran itu berakhir? Bagaimana untuk cikgu pastikan prestasi murid ini seorang-seorang? Macam mana cikgu? Oh, kita ada rekod. Ya. Kita mesti rekod. Bila Google Classroom tu, kita dapat tengok semua siapa yang turn in kerja. Jadi kita boleh tahu siapa yang selalu masuk, siapa yang join, selalu setiap subjek. Kita memang ada rekod sebagai evidence kita lah sebagai guru. Memang kita tahu murid mana yang selalu join, kita tahu. Itulah. Dan juga akhir sekali cikgu, apa yang boleh cikgu katakan terutamanya kepada pelajar-pelajar cikgu lah dan juga kepada ibu bapa dan sesiapa sahaja yang mungkin sekarang ini bukan lagi perlu, tetapi memang ini adalah perkara yang perlu didepani dalam situasi belajar secara dalam talian ini. Saya ringkas cikgu. Saya berharap sangat kepada semua murid, khususnya murid saya, sebenarnya semua murid lah di Malaysia ni, ibu bapa, guru-guru, rebutlah peluang untuk belajar secara online. Sebab belajar ni sangat penting. Jika kita abaikan, sangat rugi. Sebab beberapa bulan dah ketinggalan. Ya. Kita kena usaha sejauh mana yang boleh lah. Baik, terima kasih kepada Cikgu Raisah Wahab, Guru Bahasa Melayu dan juga Reka Bentuk Teknologi. Itu cerita seorang guru bagaimana mendepani cabaran sebagai seorang guru untuk mengadaptasi pembelajaran secara dalam talian. Dan pastinya setelah beberapa bulan ini, banyak perkara-perkara yang kita telah mendahului dan juga kita melaluinya dan juga dapat dilaksanakan dengan baik dan juga diharapkan akan lebih baik selepas ini. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Raisah. Terima kasih kepada anda yang menonton cerita untuk waktu ini. Saya Ihsan Yahya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum, jumpa lagi.